Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum wa muwatil muslimin wal muslimat. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama semula dalam majlis ilmu kita pada minggu ketiga bulan ini, dan kita mudah-mudahan perhimpunan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tirmizi, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi orang-orang yang berada dalam majlis ilmu kerana suka gembira dengan apa yang dilakukan oleh orang yang ada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada kali ini saya nak bawakan satu tajuk untuk kita, sama ada untuk kita ulang atau pencerahan semula, iaitu beriman, ciri-ciri beriman kepada Rasul-Rasul. Sekarang ni masih lagi dalam suasana orang Johor mengadakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul adalah satu tuntutan syarak dan menjadi salah satu daripada rukun-rukun iman. Mari kita lihat bagaimana keimanan kita pada Rasul-Rasul. Kita lihat kepada ciri-ciri beriman seorang itu kepada Rasul-Rasul. Jadi Rasul-Rasul ini bukan Rasulullah saja, tapi ada banyak, ramai Rasul-Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada 25 semuanya. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul diwajibkan oleh Allah kepada kita, mengikut kita punya mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawa sumbernya daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tahu bahawa kita ni diperintah untuk beriman kepada Rasul-Rasul. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Di antara ciri pertama yang kita orang beriman kepada Rasul-Rasul, ciri yang pertama ialah kita kena percaya bahawa Rasul-Rasul itu membawa berita gembira dan berita yang menakutkan. Berita yang membawa berita menakutkan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Jadi kita kena percaya bahawa Rasul-Rasul membawa berita gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membawa berita menakutkan kepada orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Tiadalah kami utuskan Rasul-Rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pembawa berita amaran kepada orang-orang yang ingkar. Tuan-tuan melakukan satu ketaatan
amal soleh, kerja-kerja yang baik, sumbernya daripada mana? Siapa yang bawa? Rasul-rasul yang bawa cerita itu. Sebab Rasul membawa semua cerita-cerita yang baik untuk manusia. Jadi itu kepercayaan kita yang perlu kita ada. Ya. Yang kedua, kita kena percaya bahawa rasul-rasul itu diutus oleh Allah ke alam dunia ini untuk apa? Untuk memastikan tujuan manusia diciptakan itu. Ya. Apa tujuan manusia diciptakan? Rasul telah menyampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan hadis-hadisnya, hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan golongan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Seluruh manusia sebelum kita ini dicipta oleh Allah memang untuk beribadah kepada Allah. Ya, dari sumbernya daripada mana? Daripada ayat Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya Allah ciptakan manusia ialah untuk menyembah Allah, bukan menyembah lain daripada Allah. Itulah tujuan Rasul diutus ke dunia ini. Tujuan asasnya. Wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad itu ada lagi rasul-rasul yang diutus oleh Allah, melainkan diwahyukan. Rasul-rasul ini diwahyukan oleh Allah. Apa wahyunya? Bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah, ya, melainkan Allah. Oleh itu beribadahlah kamu kepada-Ku. Itu salah satu sumber, salah satu ayat dalam Al-Quran menerangkan hal ini. Disebut juga oleh Allah, firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah wahai Muhammad, kul, katakan wahai Muhammad, bahawa aku ni adalah manusia seperti kamu, basyar. Bukan malaikat, bukan jin, tapi basyar. Basyarun mislukum. Yuha ilayya, diwahyukan Allah kepada Rasul, kepada Rasulullah SAW. Apa wahyunya? Annama ilahukum ilahun wahid. Jadi sama, tugas Rasul, tugas Rasulullah SAW sama dengan Rasul-Rasul dulu, ialah untuk mengajak manusia supaya beribadah hanya kepada Allah, pencipta seluruh makhluk yang ada di alam ini. Ya. Tapi ada yang ingkar, ada yang dipanggil musyrikin, ada yang dipanggil kafir, ada yang dipanggil murtad, fasik, munafik, ya, lawan bagi orang yang beriman. Jadi tuan-tuan sekalian, banyaklah Nabi telah bawakan kepada kita, ya, bagaimana cara beribadah khusus, bagaimana cara nak mengabdikan diri pada Allah secara umum. Ya, macam kita lakukan sebentar tadi, kita lakukan satu pengabdian yang memang wajib kepada semua orang beriman. Ya, iaitu dengan cara ibadah solat. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain yang difardukan mengikut masa-masa yang ditentukan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Ya. Maknanya segala aktiviti kita dijadikan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang ketiga, beriman, kita kena percaya bahawa rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu ialah untuk mempercayai dalam hati bahawa semua rasul-rasul adalah utusan Allah dan tidak membezakan antara satu dengan yang lain. Kita kena percaya begitu. Tak ada beza antara Isa dan Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak ada beza. Semuanya adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Ya. Dan siapa yang kufur dengan rasul-rasul tersebut, ya, dan tidak mentasdikkan dalam hati, mendustakan rasul-rasul, termasuk dalam golongan dipanggil orang-orang yang kafir. Ya. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih. Dia bersumber Al-Quran. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan. Dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah dan rasul-rasulnya, orang-orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan rasulnya. Dia berkata, kami beriman kepada setengah rasul dan kami kufur, ingkar kepada setengahnya, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Tuan-tuan, ada beberapa firqah, ada beberapa kumpulan dipanggil orang yang kafir di dunia ini. Perlu juga kita kenal. Di antaranya disebutkan firqah, iaitu manusia yang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rasul-rasul. Ya, ada yang hanya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada rasul-rasul. Ada yang firqah, kumpulan yang beriman kepada Allah dan membeza-bezakan rasul-rasul di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Dan firqah yang ketiga, ada yang langsung tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada semua rasul-rasul. Ini golongan mana ni? Yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman juga kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di dalam dunia ini, iaitu orang yang tidak beragama langsung. Orang komunis langsung tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada rasul-rasul. Ya. Orang yang beriman kepada Allah tapi membeza-bezakan rasul-rasul. Orang ini, rasul ni saya beriman, rasul ni saya tak beriman. Orang Yahudi beriman kepada Musa tapi tak beriman kepada Isa alaihissalam dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi. Kristian beriman kepada Isa alaihissalam tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kumpulan beriman kepada Allah tapi membeza-bezakan rasul. Jadi kita panggil orang yang beriman ni semua kepada rasul-rasul. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Jadi beriman semua kepada rasul-rasul. Berbeza dengan yang saya sebutkan tadi. Jadi bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih. Ya, ada golongan orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah dan rasulnya, dan orang yang hendak membeza-bezakan. Sedangkan semua manusia diperintah beriman kepada rasul-rasul. Ini disebut di dalam Al-Quran kan sebagai kitab yang terakhir sekali, panduan kepada manusia. Yang keempat, kita kena beriman bahawa setiap rasul diutus oleh Allah adalah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang rasul. Apa tanggungjawabnya? Tabligh. Menyampaikan. Wajib disampaikan risalah yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat wahyu, dia sampaikan. Dia dapat ajaran daripada Allah, wajib disampaikan. Kita belajar dulu di sekolah agama, saya lah. Sifat yang wajib bagi rasul-rasul. Cikgu suruh kita hafal dulu. Ya. Tapi itu dah jawab apalah, kita kena hafalkan. Tapi taklah umur 20-30 tahun nak hafal lagi. Kita kena tahu lagi apa kaitannya. Jadi rasul-rasul itu wajib menyampaikan apa yang dia dapat, wajib disampaikan.
Kita ambil contoh Rasulullah SAW. Dah sampaikan semua. Apa yang disampaikan, apa yang diterima daripada Allah, wahyu yang diterima oleh Allah, semua dah sampaikan. Dia dapat saja dibacakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat ni sampaikan pula kepada orang lain. Maka sampailah ajaran itu kepada kita hari ini. Di mana kita boleh dapat ajaran itu? Dalam Quran. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebelum dia wafat, apa Nabi kata? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Dia tak tinggalkan harta dan lain-lain, tapi aku tinggalkan kamu dua perkara, kata dia. Iaitulah kalau kamu berpegang teguh kepadanya, sama sekali kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah apa? Al-Quran dan Sunnahnya. Itulah kandungan apa ni yang ada dalam dua sumber itu, kandungan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala menjadi rujukan kita pada hari ini, menjadi panduan kita pada hari ini. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak syak lagi bahawa Al-Quran dan kitab Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada orang-orang yang mahu bertakwa. Selalu kita dengar di mimbar-mimbar, semalam pun kita dengar, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Itulah dia Al-Quran dan sunnahnya. Jadi tuan-tuan, Rasulullah telah menyampaikan risalahnya, juga menyatakan kerasulannya dengan bukti-bukti yang jelas. Mayyuti'il rasula faqad ata Allah. Pun Allah berfirman di dalam Al-Quran, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Dan surah Nisa. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguhnya ia taat kepada Allah. Dan siapa yang paling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad, kerana kami tidak mengutuskan kau untuk menjadi pengawal, yakni pemelihara mereka dari melakukan kesalahan. Tugas dia hanyalah menyampai. Tugas Rasul hanya menyampai ajaran Allah. Rasulullah SAW di Mekah 23 tahun berusaha menyampaikan ajaran Allah. Pindah lagi ke selepas hijrah 10 tahun. Jadi jumlahnya 23 tahun berusaha untuk tabligh, menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah Rasulullah wafat. Hatta nak menyampaikan kepada bapa saudara sendiri dapat disampaikan, tapi tak terima ajaran itu. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Rasulullah menyampaikan aja, yang memberi hidayah ialah Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak upaya untuk memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah, tetapi Allah lah yang berkuasa memberi hidayah. Hidayah ni Allah yang berkuasa, tapi kita kena mohon. Kita kena sampaikan apa-apa yang diajarkan oleh Allah, kena kita sampaikan. Sebab kalau tidak ada yang menyampaikan, nanti orang tak tahu. Tak ada yang mengajar, tak ada yang belajar. Macam mana orang nak tahu? Jadi usaha menyampai itu dengan apa cara? Apa pendekatan untuk kita sampaikan? Melalui sekolah. Kalau di sekolah agama ni, tuan-tuan dengar khutbah barangkali semalam, yang diwujudkan di Johor ni, dah hampir 100 tahun. Anak-anak Johor memanglah belajar sekolah agama. Ada juga yang tak belajar. Ada yang sampai darjah 2, darjah 3 berhenti. Apa tujuan diwujudkan? Ialah untuk mengajarkan perkara-perkara fardu ain kepada orang-orang Islam di Johor. Itu tujuan diwujudkan sekolah. Dulu namanya sekolah Al-Quran. Sekarang dinamakan sekolah agama. Zaman saya sekolah petang. Tuan-tuan barangkali yang sezaman dengan saya, namanya sekolah petang. Nak gimana? Sekolah petang. Pasal apa? Sekolah agama bangunan tak ada. Tumpang pada sekolah kebangsaan. Jadi,
Pagi digunakan oleh sekolah kebangsaan, petang digunakan oleh sekolah agama. Panggillah sekolah petang. Nak ke mana? Nak pergi sekolah petang. Sekolah agama lah tu. Ya. Apa tujuan diwujudkan? Ialah untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama, khususnya fardu ain kepada masyarakat Islam. Sebab kalau tak disampaikan tentang ajaran Allah, tentang Rasul, macam mana orang nak tahu? Ya. Itu pun sekarang ni pun ada juga yang tak tahu. Tak sampailah tu. Sama ada dia sendiri lalai, tak belajar. Baru ni saya nikahkan orang minggu lepas. Bila kita nikahkan orang, wali tu kita minta dia syahadah dulu. Secara sama ada dalam bilik anak dia ke atau di halayak. Kita tengoklah. Kalau dia agak-agak dia boleh di halayak lah kita sama-sama. Mari kita ucap syahadah dan istighfar. Ya. Untuk memastikan wali itu, syarat-syarat wali itu diadakan. Syahadah. Islamnya macam mana? Tapi ada yang tak boleh. Merangkak. Jadi kita siasat. Macam mana boleh macam tu? Inilah jenis orang yang mungkin dulu sekolah agama pun sampai tahap mana dia lupa, kelas-kelas agama pun tak diikuti, maknanya tak ada pelajaran agama. Jadi macam mana kita nak sampaikan? Ya. Melalui khutbah, mungkin datang khutbah, datang memang, tapi tak dengar, dia tidur. Ya. Nak pergi kelas agama, banyak kerja tadi. Jadi macam mana kita nak sampaikan? Jadi kita kena fikirkanlah berbagai-bagai cara untuk menyampaikan. Ahli jawatan kuasa masjid perlu fikirkan macam mana nak sampaikan kepada ahli qaryah. Kena buat kajian. Berapa orang agaknya yang tak pernah berkunjung ke rumah Allah, tak pernah datang ke kelas agama dan sebagainya. Macam mana nak sampaikan? Itulah di antara peranan kita semua. Mengambil peranan Rasul SAW, bagaimana dia berusaha menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita adakan kuliah sini, orang yang biasa je dah datang kuliah kan. Tuan-tuan lah, perempuan. Pengunjung tetap. Bagi mereka yang tak pernah datang, macam mana nak sampai? Itu kita sama-sama kena fikirkan lah, macam mana nak sampai. Orang kata, dia beli buku, dia belajar. Kalau dia baca, kalau dia beli, kalau dia baca Quran, kalau dia belajar, guru-guru Quran ada. Kalau dia belajar, disediakan guru-guru Quran. Siapa-siapa nak datang boleh datang belajar. Kalau dia datang. Ya. Ada TV kat rumah. Kalau dia tengok siaran-siaran berbentuk pengajaran agama. Takut dia saya tengok Raja Lawak. Berulang-ulang dia tengok. Tapi siaran agama, siaran fardu ain tak dia tengok. Ada sahabat saya dulu, isteri dia tak kerja, dia jurutera. Dia belikan orang rumah dia TV sebesar-besar kata dia. Ya, kenapa? Orang rumah saya kat rumah tak ada kerja kata dia, jadi biar dia tengok TV, tengok CD agama. Jadi dapatlah dia tengok sikit kata dia. Adalah pendekatan dia buat tu untuk isterinya. Sebab suami wajib mengajar isteri kan. Untuk pelajaran fardu ain. Sebab tu orang perempuan, orang tanya saya hari tu, macam mana ni dia kematian suami. Boleh tak dia kata dia pergi mengikuti Asma'ul Husna. Wirid Asma'ul Husna. Dia dalam iddah. Saya jawab lah, tak boleh. Kalau yang fardu ain boleh lah. Itu pun kalau tak ada anak-anaknya yang boleh mengajar di rumah. Bolehlah dia keluar. Itu pun kena jaga adab-adab dia. Kalau ada suami, suamilah yang ajar. Ya, kalau katakan suami tak bagi isterinya pergi belajar di masjid, di kelas agama, dia kena ngajar isterinya fardu ain. Tapi kalau sekadar pergi baca Yasin aja, Asmaul Husna, kena minta izin juga, kena tengok juga. Ya. Adakah suaminya benarkan, adakah suaminya mengajar di rumah? Itu kena pastikan perkara fardu ain. Suamilah atau bapalah yang bertanggungjawab untuk memastikan pelajaran itu
sampai kepada keluarganya. Pertama perkara fardu ain. Pertama syahadah lah tadi. Anak mungkin boleh syahadah sebab dia belajar di sekolah agama, di sekolah kebangsaan. Tapi bapanya mungkin dah lupa merangkak dan sebut asyhadu. Maknanya bila syahadah dia, syahadatain dia tak betul, sembahyangnya macam mana? Sebab syahadatain itu dibaca dalam tahiyat akhir, jadi rukun. Jadi sembahyangnya macam mana? Wah, inilah tuan-tuan, bila kita fikirkan macam mana nak sampaikan kepada mereka-mereka ini. Ya, itu maknanya kita tak boleh mengeluh, komplain saja, tapi kita kena pendekatan nak ambil macam mana nak sampaikan. Itu tugas kita semua. Kalau ada saudara-saudara macam tu, ambillah peluang macam mana nak sampaikan. Macam-macam cara. Kadang-kadang ada orang dipanggil majlis Yasin tahlil kat rumah dia, sampai tu ada tazkirah. Masa itulah dijemput jiran-jiran dia, datang, yang tak pernah datang ke masjid, datang ke rumah dia, ambil peluang untuk tazkirah kata dia, dan sebagainya. Jadi berbagai-bagai kita boleh fikirkan apa risalah ke melalui penulisan untuk sampaikan perkara-perkara yang perlu, yang fardu, yang penting itu. Jadi tugas Rasul menyampaikan tabligh, menyampaikan risalah ini. Selagi tak sampai kepada sasaran masyarakat kita, itu belum orang bukan Islam lagi. Orang bukan Islam lagi, bagaimana Rasulullah tu menyampaikan ajaran Allah tu kepada orang bukan Islam, orang kafir, orang musyrikin di Mekah. Ya, kita belum sampai ke situ lagi, tapi ada usaha-usaha untuk memperdengarkan kepada mereka, sama ada TV atau radio atau lain-lain. Ada satu perempuan di Bandar Baru Uda, tempat saya lah, bila dia masuk Islam, saya tanya dia, siapa yang dakwah atau ajak awak masuk Islam? Orang perempuan. Dia kata tak ada siapa, tapi boleh masuk, boleh kenal Islam. Dia cerita, mulanya kata dia, ada sebab hidayah daripada Allah. Sebab dia dengar azan subuh je. Maknanya peranan Bilal. Suara Bilal ni bukan didengar oleh manusia saja, bahkan didengar di langit. Jadi sampai kepada hati seorang hamba Allah ni, yang memang fitrah manusia ni, memang di dalam rahim, di alam roh, memang mengaku Allah itu Tuhannya. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam fitrah. Fitrahnya apa? Memang daripada dulu dia Allah lah Tuhannya. Fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani, atau kama qala Rasulullah. Ibu apanya lah yang akan mencorakkan, sama ada Majusi, Nasara, Yahudi. Jadi perempuan ini fitrahnya ada tu, tapi dia dengar azan. Sebab sampai seruan azan tu ke hati dia, maka dia buat, dia kaji, dia nak tahu kenapa Bilal pagi-pagi dah azan. Akhirnya dapat hidayah daripada Allah, meluk Islam. Itu saya tanya dia, kenapa? Siapa yang ajak masuk Islam? Tak ada siapa. Saya kata ada. Itulah Bilal lah tu. Bilal yang azan pagi-pagi. Menarik pendengaran dia. Oleh itu ditanya saya, macam mana Ustaz, keluarga saya ni ada lagi, macam mana nak masukkan Islam? Itu peranan kita pula lah. Bagi dia ilmu, macam mana nak mengajak pula seluruh keluarga dia masuk Islam. Alhamdulillah, tak lama semua keluarga dia, ibu bapa dia meluk Islam. Ya. Jadi nak cerita hidayah, kita bertugas menyampai, dan kita mohon kepada Allah supaya dia beri hidayah. Billahi taufiq wal hidayah. Ya, kita pun selalu minta supaya terus hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan Imam tadi doa, Allahumma hdini fi man hadait. Tiap-tiap pagi kita mohon pada Allah, mohon hidayah. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini. Ya, setiap sembahyang kita sebut. Begitu juga dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu hidayah.
Jadi kalau memang tak semayang, macam mana nak dapat? Jadi bagaimana kita nak usahakan supaya alat-alat yang ada hari ini boleh dimanfaatkan untuk sampai ajaran Islam tu kepada orang-orang yang lemah iman dan orang yang bukan beriman. Itu kena usahakan. Macam saya, selain daripada nak sampaikan terus kepada masyarakat bukan Islam, memang payahlah kan. Maka saya gunakan tumpang radio. Tumpang radio, saya cakap dengan pegawai di radio Johor, saya kata saya tak ada radio, tapi saya ada bahan untuk sampaikan. Maka dia terima. Itu saya masuk dalam 5 rencas 1 adunan. Tiap hari keluar dia punya program itu. Tuan-tuan sekalian, itu dia kita beriman kepada, ciri kita beriman kepada Rasul, bahawa Rasul bertanggungjawab menyampaikan ajaran yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, kita kena percaya seorang yang beriman kepada Rasul-Rasul kena yakini bahawa Rasul-Rasul itu semuanya lelaki, semua manusia dan lelaki, tak ada perempuan. Ya, Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah itu semuanya manusia, bukan malaikat. Zaman Nabi dulu ada orang minta, kenapalah Allah tu lantik Rasul tu di kalangan kita, lantiklah daripada kalangan malaikat, katanya. Ya. Jadi semua lelaki, ya, tidak mengutus perempuan. Allah lebih tahu, Allah menciptakan lelaki dan perempuan, dia lebih tahu apa tugas yang perlu kepada lelaki, tugas kepada orang perempuan. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu daripada sumber Al-Quran. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad, melainkan orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Ya. Jadi tak pernah ada berlaku rasul dilantik di kalangan orang perempuan. Yang keenam, ciri beriman kita kepada rasul-rasul, bahawa rasul-rasul itu ada tabiat basyariah. Ya. Bukan tabiat malaikat, tapi tabiat basyariah, iaitu perangai manusia. Memilih rasul-rasul dan mengesahkan, menghususkan kepada orang lelaki, di mana dia juga makan, minum, tidur, ketawa, berjalan, beristeri, berkeluarga. Itu sifat basyariah. Sebab tu Allah tak lantik malaikat, kerana lelaki manusia yang hanya boleh membimbing manusia. Kalau lantik malaikat, nanti kalau kita belajar lagi tentang malaikat, bagaimana kejadiannya. Dia tak tidur, tak makan, tak kahwin. Ya. Macam mana dia nak membimbing manusia? Umpamanya, cara nak makan. Nak makan apa? Macam Nabi Ibrahim didatangi tetamu. Ya. Tetamu, maka dia jamu. Adabnya kita ni ada tetamu, kita bagi jamuan, makan. Ya. Rasulullah pun menggalakkan orang menjamu, memberi makan. Dia bagi makan. Panggang lembu. Tapi pelik, dia tak jamah pun. Ini disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Nanti kita cerita pasal beriman pada malaikat, ada cerita itu. Panjatlah. Nabi Ibrahim kerana tetamunya tak jamah pun, masakan yang sedap itu. Siti Sarah pun begitu juga. Kenapa macam tu? Barulah dia beritahu, saya ni utusan Allah, nak beritahu kamu tentang kamu ni akan dapat anak. Jadi malaikat tak makan. Ya. Jadi macam mana nak bimbing manusia cara makan? Rasulullah diutus sebagai manusia basyariah, dibimbing kita. Dalam hadisnya banyak, macam mana nak makan, nak makan apa, adab makan, berdoa nak makan, lepas makan apa, makan dengan siapa. Ya. Dia jadi pembimbing. Tidur macam mana, bangun tidur apa nak doa, nak tidur apa nak baca, adab tidur macam mana, tidur berapa lama, adab tidur Nabi macam mana, lama tak Nabi tidur, nak ikut Nabi tidur macam mana. Dia tak banyak tidur. Semalam saya kuliah subuh juga, saya kata ada orang, dia lepas subuh je biasa dia tidur tadi.
Lepas sembahyang subuh biasa dia tidur. Itulah pasal biasa. Cuba jangan biasakan. Ya, ikut Nabi. Nabi mana ada tidur lepas subuh. Bahkan didoakan umatnya supaya berkatilah umatku di waktu pagi. Berkatilah umatku di waktu pagi. Nabi tak tidur lepas main subuh. Ya, untuk mendapat keberkatan kita jangan tidur, ikut Nabi. Jadi Nabi tunjuk macam mana adab tidur, cara tidur, lama tidur. Itu basyariah dia, sifat basyariah dia. Kalau malaikat tak tidur. Oh, malaikat bagus hari ini, dia tak tulis kita punya kebajikan, kesalahan, dia tidur lagi. Malaikat tak tidur. Ya, sentiasa. Malaikat tak berkeluarga. Macam mana malaikat nak tunjuk kepada kita cara berkeluarga? Cara membimbing isteri, cara dengan taat suami, cara anak-anak. Dia tak ada keluarga. Dia tak berkeluarga. Jadi sesuailah. Manusia dipilih sebagai sifat basyariahnya, dipilih sebagai rasul untuk membimbing manusia cara hidup di dunia ini. Ya. Begitu juga yang ke-7. Kita ringkas saja. Ada banyak ni. 7. Kita kena beriman bahawa rasul-rasul yang diutus itu tidak memiliki suatu perkara yang khusus yang dimiliki oleh Allah. Ya. Maknanya rasul-rasul tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Itu kuasa Allah. Rasul tak ambil hak itu. Ya. Ini kita kena yakin. Sebab di akhir zaman ada ajaran-ajaran, pahaman-pahaman yang mendakwa guru mereka sudah mengambil hak Allah. Dia tahu apa menolak, dia memberi manfaat dan menolak mudarat. Ini ada ajaran dipanggil ajaran sesat. Ini senanglah kita buat tapisan. Ya, senang buat tapisan. Kalau dia mendakwa diri dia boleh memberi manfaat, menolak mudarat, dah bercanggah. Dan rasul pun tak gitu. Rasul-rasul pun tak begitu. Itu hak Allah. Jadi ini ciri seorang rasul itu, kita kena yakin bahawa rasul-rasul itu tak memberi manfaat, tak menolak mudarat. Cuma dia memohon pada Allah untuk mendatangkan manfaat. Ya, kecuali dengan kehendak Allah. Dan tidak mengetahui perkara gaib. Kita kena yakin rasul pun tak tahu perkara gaib, melainkan apa yang diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Tetapi zaman terakhir ini ada orang mengaku tahu perkara gaib, akan bercanggah dengan itu hak Allah. Hak Allah yang tahu perkara gaib. Manusia tak. Ya. Nabi pun dia tahu benda-benda gaib kerana Allah beritahu. Umpamanya dia tahu macam mana dalam kubur. Ya, Allah beritahu. Dia tak ada dia mendakwa di sini tahu. Tapi orang kemudian ni dia mendakwa dia semua tahu. Tahu yang gaib. Ini kena dapat kita bezakan. Beriman bahawa rasul-rasul yang ke-8 maksum. Kita kena yakin bahawa rasul-rasul semua maksum. Lain daripada rasul tak ada maksum. Mungkin nama je maksum. Ya, tapi tak maksum, maknanya tidak melakukan sebarang dosa. Ini kita kena yakin. Rasul maksum. Sebab ada orang kemudian mendakwa guru-gurunya maksum. Ni. Kemudian hari ini mendakwa gurunya maksum, imamnya maksum. Sedangkan yang maksum tu dah berakhir lah. Kerana Rasulullah SAW terakhir. Orang yang maksum. Lepas Rasulullah tak ada lagi. Jadi macam mana ada orang kemudian ni mendakwa dia maksum, gurunya maksum, imamnya maksum. Sekarang akan datang. Jadi ada satu pegangan kita. Kita beriman kepada Rasul maksum. Jadi yang lain tu tak ada orang boleh mendakwa dirinya maksum. Yang seterusnya 9, beriman, kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala menguatkan, membuktikan kenabian, kerasulan dengan mukjizat-mukjizat yang jelas. Rasul dikurniakan mukjizat. Selepas rasul tak ada lagi.
Kita belajar dulu di sekolah agama kan. Ada yang dikatakan mukjizat, ada yang dikatakan apa lagi? Irhas, karamah, apa lagi? Seher. Yang ni perkara-perkara luar biasa. Berlaku tu luar biasa. Jadi rasul berlaku luar biasa, namanya mukjizat, bukan seher. Orang dulu-dulu menganggap Nabi itu bawa seher, ahli seher. Nabi Musa dikata ahli seher. Padahal dia beri mukjizat. Tongkat dia tu, dia pun tak tahu apa yang ada pada tongkat dia. Tapi Allah wahyukan dia, pukullah tongkat kamu ke laut. Akhirnya menjadilah laut itu satu gunung, naik tinggi, besar gunung. Untuk laluan dia menyeberang. Bila dikejar oleh Fir'aun dan tentera. Selamatlah Nabi Musa. Akhirnya bila Fir'aun mengikut dari belakang, tenggelamlah dia di laut. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dia Namrud bakar dia. Bakar Nabi Ibrahim, campak kat unggun api yang besar. Ya, ikut je lah. Tapi Allah memerhati, melihat, lalu berfirman kepada api, kul ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, api itu makhluk Allah, jadilah kamu sejuk dan selamat pada Nabi Ibrahim. Itu mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Banyak cerita dalam Quran tentang mukjizat, tapi yang paling banyak kita tahu mukjizat Nabi SAW untuk menguatkan dia punya tanda-tanda, membuktikan kerasulannya dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi itu sebelum dia menjadi rasul dah ada tanda-tanda kenabian. Bila dia berjalan dipayungi oleh awan, itu irhas. Irhas ni tanda-tanda luar biasa yang berlaku kepada bakal-bakal Nabi dan Rasul. Sejarah kita baca dia punya sirah Rasulullah SAW, sebelum dia jadi Rasul, dia berjalan, dipayungi, dilindungi, ditutupi awan supaya tak panas. Dan lain-lain. Itu irhas. Seher, Nabi tak ada seher. Tapi orang moden sekarang ni masih guna seher. Orang bukan Islam guna seher. Luar biasa juga. Tapi itulah dikatakan seher. Kita tak boleh kata mukjizat. Ataupun ada orang Melayu, orang Malaysia ke, dia kata malam tadi saya dapat mukjizat. Luar biasa. Bukan mukjizat. Awaknya ada mukjizat lah. Bukan. Mukjizat tu hanya pada Rasul-Rasul. Kita kena yakin hanya berlaku pada seorang Rasul. Jadi Rasul dah tak ada. Dah tamat dah. Jadi kemudian ni kita boleh kata kalau dia orang bukan Islam ataupun orang bukan tak berapa baik, mungkin kata seher ya. Tapi kalau orang baik-baik ni, orang soleh, mungkin kita katakan dia karamah. Karamah. Allah muliakan dia dengan satu perkara yang luar biasa. Dia pun tak tunjuk-tunjuk. Cuma kita tengok je. Luar biasa sikit tu orang tu. Ya, karamah. Baik. Itu yang ke-9. Jadi makna kepada luar biasa itu luar daripada kebiasaan lah berlaku. Jadi kalau di kalangan masyarakat biasa, tengok latar belakang dia lah. Kalau dia berlaku luar biasa pada dia, tengok latar belakang pula. Fasik ke, kafir ke, orang soleh ke, lain. Mungkin karamah kalau orang soleh ya. Baik, yang ke-10, kita kena beriman, yakin dan percaya khusus kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, ya, tidak pernah menyembah berhala. Itu istimewa Nabi Muhammad SAW. Tak pernah menyembah berhala, walaupun depan tempat dia itu banyak berhala. Tak menyembah berhala. Itulah keistimewaan Nabi, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kecil lagi. Ya. Terkenal dengan sifatnya yang baik, akhlaknya yang baik daripada kecil sampailah dilantik sebagai seorang rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Itulah manusia yang hamba Allah yang boleh jadikan ikutan kerana sejarah hidup dia memang sentiasa baik. Siapakah golongan yang benar-benar mahu menjadikan rasul sebagai ikutan? Itu persoalan. Maka jawapan ayat tadilah. Orang yang benar-benar nak menjadikan rasul sebagai ikutan.
akidahnya, akhlaknya, syariatnya. Siapa? Iaitu orang yang benar-benar beriman kepada yang benar-benar mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah. Itu yang pertama. Orang yang mengharapkan redha Allah, balasan baik daripada Allah. Yang kedua, orang yang nakkan balasan baik hari akhirat. Itu yang menjadikan Rasulullah contoh ikutan. Kerana Rasulullah tu orang yang berjaya di akhirat, bukan dunia dan akhirat saja, syurga. Maka manusia yang nakkan akhirat, kebaikan akhirat, maka Rasulullah dijadikan ikutan. Dan juga yang ketiga disebut situ, orang yang pula menyebut dan peringati Allah banyak-banyak masa susah dan senang. Inilah yang menjadikan Rasulullah sebagai ikutan. Macam mana zikir Nabi, macam mana sembahyang Nabi, macam mana cara hidup Nabi, sentiasa ada mengingat Allah siang dan malam. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu kita jadikan satu cara hidup kita. Ada mengingat Allah, ada mensucikan Allah. Ya, itulah dia golongan yang menjadikan Rasulullah sebagai ikutan. Kalau ada tiga sifat itu, sikap itu. Yang ke-11 11 apa? Ciri beriman kepada Rasulullah SAW. Kita kena mengakui, beriman bahawa Nabi Muhammad kesudahan segala Nabi-Nabi dan Rasul. Ini yang penting. Takut-takut tahun 2020, tahun 2030, anak cucu kita mendakwa ada orang menjadi Rasul baru. Maknanya bila dah diceritakan tadi, mungkin akan berlaku. Tak mustahil. Kalau dulu Firaun mengaku jadi Tuhan, rupanya zaman kini pun ada orang mengaku Tuhan. Ya. Kalau zaman Nabi ada orang mengaku Nabi juga, zaman kini pun ada orang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Akan datang? Mungkin juga. Jadi dengan kita berpegang, meyakini iman kita pada Rasul-Rasul, bahawa tak ada lagi Rasul, 11 Rasul selepas Rasulullah SAW. Ya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Berpandu daripada Al-Quran. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ini sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah. Tentang Nabi yang terakhir itu dah jelas. Jadi tak ada orang mendakwa sebagai orang maksum, sebagai orang yang Rasul, sebagai ada orang lagi mendakwa ini Nabi dulu tak sampaikan, sekarang saya datang untuk sampaikan. Ya, tak ada lagi. Jadi senanglah kita tolak. Tapi macam mana mereka ni ada pengikut? Saya berbual dengan kawan di restoran depan Masjid Uda. Bila cerita tadi dulu kes Tuhan Harun ni kan, rupanya dia pernah hadir ceramah Tuhan Harun. Di mana katanya? Skudai. Maknanya dah sampai sini lah. Tapi tak terikutlah dia, kerana dia ada ilmu katanya. Saya ada belajar juga, tapi saya boleh tepis apa yang dia sampaikan itu salah. Dia boleh bertanya macam-macam, akhirnya kelas berikutnya tak dibenarkan masuk. Tuan-tuan, tak ada yang dihalang masuk ke masjid ini. Tapi kelas yang sesat ni biasanya ada dia punya jaga dia. Dia orang tertentu tak bagi masuk. Ya. Pun ada pengikut. Macam mana boleh ada pengikut? Macam mana Rasul baru ada pengikut? Itulah dia. Kena berpegang kepada sumber daripada Al-Quran Karim. InsyaAllah tidak akan terpengaruh dengan perkara-perkara yang sesat. Jadi kita berpegang, yakin bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul, kesudahan segala Nabi-Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi Nabi Rasul selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Yang ke-12, ciri yang kita beriman kepada Rasul, bahawa Rasulullah adalah imamil muttaqin, ikutan orang-orang yang bertakwa dan orang yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita nak dikasihi oleh Allah, Nabi lah jadi ikutan. Ya, jadi imam kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Ayat ini dulu masa saya ingat lagi sekolah dijadikan ayat pengasih katanya. Baca. Padahal ayat Quran itu bukan untuk pengasih. Tapi sebenarnya untuk panduan hidup kan. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku. Kalau kita nak dikasihi oleh Allah, benar mengasihi Allah, ikut Nabi Muhammad. Ikut ajaran dia. Percaya Allah mengasihi kamu. Ya. Jadi Rasulullah sebagai ikutan lagi lah, sebagai imamil muttaqin. Imam kepada orang yang bertakwa. Akhir sekali tuan-tuan, ialah yang ke-13. Ciri kita beriman kepada Rasul-Rasul. Khasnya kepada Rasulullah, iaitu Rasulullah dikuatkan lagi, dibuktikan kerasulannya dengan mukjizat terbesar, iaitu Al-Quranul Karim. Ya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang jelas dan nyata. Ada pada kita. Ada semua pada orang Islam. Ada ke orang tak ada Quran kat rumah? Ya. Kalau orang cerita tu di Kemboja tu orang hantar Quran, pasal sana tak ada orang, tak ada Quran, kurang, tak ada kelang, tak ada cetak Quran. Tapi kita sini banyak Quran, tapi orang tak nak baca Quran. Bukti orang tu beriman kepada Quran, dia kena baca. Bukti orang yang beriman kepada Quran, dia kena baca Al-Quran. Jadi semua orang dah ada Quran, semua orang boleh baca Quran. Nakkan supaya masyarakat boleh baca Quran, sama tadi ya. Pada awal tadi saya cerita, ada orang tak tahu baca Quran. Kena adakan guru Quran. Macam mana orang nak pandai Quran kalau tak ada guru? Jadi orang yang pandai ni kena sebarkan pula, mengajar orang baca Quran. Sebab tu di setengah masjid dia adakan aktiviti pengajaran Al-Quran, membaca saja, belajar membaca saja. Tak kira, ada tahap dia, tahap anak-anak, remaja, dewasa, ada. Ya, mungkin seminggu sekali. Maknanya orang Islam kena baca Quran. Semalam saya beritahu peserta kuliah saya, jangan dah mati baru panggil orang bacakan Quran. Ya. Dah meninggal dunia, panggil ramai-ramai orang datang, bacakan Quran 30 juzuk tadi. Masa dia hidup tak baca Quran. Ini sikap. Sikap kita kalau ada lah, maknanya kita kena ubah, jadikan satu budaya kita baca Quran. Tanggungjawab kita, Quran itu kena baca. Dan Quran sekarang ni macam-macam jenis kan. Orang buat Quran cetak dengan berbagai petunjuk supaya orang boleh baca Al-Quran. Dibanding dengan dulu, saya melawat kelang membuat kelambu Kaabah di Hudaibiyah. Ada satu Quran tu memang ditulis tak ada baris. Saya cakap, beritahu kepada jemaah umrah, boleh baca Quran ni? Mana boleh baca ustaz? Tak ada baris. Quran dulu memang tak ada baris. Zaman Sayyidina Osman itu tak ada baris. Zaman kemudian inilah baru ulama-ulama ni membubuh baris. Sebab dia tahu orang Malaysia kalau tak ada baris memang tak boleh baca Quran. Alhamdulillah. Ada baris, ada tanda berhenti, ada macam-macam tanda sekarang ni. Ada merah, ada hijau. Dulu mana ada? Tujuannya untuk orang pandai baca Quran. Ya, tapi ada juga yang tak pandai lagi. Ini macam mana kita, itulah saya kata tadi, macam mana nak sampaikan. Jadi guru-guru orang yang mahir membaca Quran ini kena aktif untuk mengajar Quran. Kena buka kelas Al-Quran. Kalau di Johor ni memang dilantik guru-guru Quran, sampai ada dikatakan penyelaras Al-Quran, penggerak Al-Quran. Tujuannya untuk menyamarakkan lagi supaya orang boleh membaca Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai nanti nak baca Quran dah tak ada. Bila hari kiamat dah tak ada lah. Ataupun dah mati, mana boleh baca Quran lagi? Orang lain bacakan Quran pada kita. Jadi adakan aktiviti baca Quran di rumah. 10 minit, 20 minit. Ya, daripada 24 jam sebagai satu bukti kita beriman dengan Al-Quran, iaitu kita kena baca. Jadi inilah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, kebenaran sebagai seorang Rasul, mukjizat kepada Nabi yang jelas, di mana pada ketika itu turunnya Al-Quran melemahkan orang kafir yang bijak pandai untuk meniru Al-Quran, sehingga Allah cabar orang musyrikin itu, cabar supaya adakan Al-Quran adakan sama dengan Al-Quran.
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli. Datangkan satu surah yang sama dengan Al-Quran. Datangkan lagi, panggillah lagi orang-orang kamu yang bijak pandai menolong kamu, jika kamu betul orang-orang yang benar. Tapi tak dapat, tak berjaya dia untuk mendatangkan sama satu ayat dalam satu surah dalam Al-Quran. Itulah dia mujizat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sampai pada kita tadi, yang saya katakan taraktu fikum amrain, ada pada kita. Jadi tanggapan kita pada Quran itu macam mana, tingginya sikap kita tentang Al-Quran, bahawa dia itu mukjizat, nak pegang pun tak boleh tanpa wuduk. Berbeza dengan buku-buku lain. Saya tanya orang, apa makna kita beriman kepada kitab? Dia kata, apa itu kitab? Saya tanya, apa itu kitab? Dia jawab apa tuan-tuan? Kitab Tauhid, kitab Fiqh. Itu jawapan dia. Sedangkan kita, orang Islam, beriman kepada kitab-kitab. Al-Quran, kita beriman. Jadi, begitulah. Kita dapat kesan, kelemahan-kelemahan berlaku. Jadi, tugas bapa, ketua keluarga, apa kata Nabi? Adibu auladakum bisalasi khisalin. Didiklah anak kamu 3 perkara. Cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Rasul, dan cinta pada Al-Quran. InsyaAllah kalau kita mengambil pendekatan untuk didik keluarga kita, dekati Al-Quran, InsyaAllah dia dewasa pun, mudah-mudahan dia terus dengan dekati Al-Quran. Jadi itu 13 perkara tuan-tuan, secara ringkas, ciri-ciri beriman kepada Rasul-Rasul. Mudah-mudahan dengan kita tahu itu, bertambahlah kekuatan iman kita kepada Rasul-Rasul yang merupakan rukun iman, yang salah satu daripada rukun iman yang 6, iaitu beriman kepada Rasul-Rasul. Jadi di Johor ni mungkin dah berakhirlah musim ceramah-ceramah Maulid Rasul. Jadi untungnya orang Johor ramai orang datang bawa ilmu dibanding negeri lain. Mungkin negeri lain tu kuliah-kuliah yang banyak, tapi kat sini ceramah Maulid yang banyak. Jadi banyaklah sebar ilmu berkaitan dengan Rasul. Cuma tak tahulah sama ada benda dibawa balik atau tidak. Takut tahun depan buat lagi, dah tak ada apa-apa, sama aja. Tapi sekurang-kurangnya bila banyak majlis ilmu, banyaklah keberkatan, rahmat. Malaikat datang, la tadau ajnihatiha li talibil ilmi ridan ma yasna. Itu yang kita harapkan. Bila banyak majlis ilmu, para malaikat pun datang untuk mengembangkan sayapnya kepada orang-orang yang hadir dalam majlis. Mudah-mudahan kita dapat barakah dan rahmat. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.